Sudah menjadi impian kepada semua usahawan PKS tempatan untuk membawa produk mereka ke pasaran antarabangsa di bawah jenama Malaysia. National Mark of Malaysian Brand merupakan satu pasport unik produk anda kepada pengiktirafan global, di mana produk dan perkhidmatan anda dapat dipamerkan ke serata dunia. Persoalannya, apakah manfaat persijilan ini dan bagaimana untuk memohon? Ajukan segala persoalan anda untuk kami rungkai dalam sesi Soal Usahawan Anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa untuk saksikan Soal Usahawan pada 12 Ogos 2020 hari Rabu jam 11 pagi secara dalam talian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Bertemu lagi dalam sesi Soal Usahawan edisi ke-7 yang dianjurkan oleh SME Corp Malaysia. Tetapi pada kali ini, SME Corp bekerjasama dengan Sirim Cars International Sdn Bhd. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhailis Syamsuddin. Anda semua boleh panggil saya Puan Suhailis ya. Jadi saya merupakan moderator anda pada edisi kali ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, edisi ke-6 sebelum ini adalah mengenai program Business Scale Up atau BizUp. Sesiapa yang tidak dapat menghadiri pada sesi Soal Usahawan edisi ke-6 yang lepas, anda boleh layari Facebook SME Corp Malaysia untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai program BizUp tersebut. Untuk edisi ke-7 pada kali ini, kita akan membicarakan mengenai program National Mark of Malaysian Brand ataupun dikenali sebagai logo kebangsaan jenama Malaysia. Program yang diperkenalkan oleh SME Corp Malaysia pada tahun 2009 kini telah membantu ramai usahawan di luar sana untuk meningkatkan keupayaan syarikat bagi mematuhi piawaian antarabangsa ke pasaran tempatan dan juga luar negara. Untuk tidak membuangkan masa lagi, saya mempersilakan ucapan aluan oleh Yang Berusaha Encik Rizal Naini untuk memberikan sepatah dua kata melalui rakaman video yang akan kita saksikan sebentar lagi. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang Berusaha Encik Muhammad Azanuddin Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Sirim QAS International Sdn Bhd. Yang Berusaha Encik Zarif Chai Abdullah, Pengarah Bahagian Pelaksanaan dan Pemantauan SME Corp Malaysia. Encik Lu Sun Kai, Juru Perunding Seksyen Jualan dan Pembangunan Perniagaan Sirim QAS International Sdn Bhd. Puan Rini Razlan, Auditor Kanan Seksyen Kimia dan Bahan Sirim QAS International Sdn Bhd. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan tahniah di atas penganjuran aktiviti promosi bagi program National Mark of Malaysian Brand singkatan NMMB dengan tema Jenama Malaysia ke Pasaran Global pada tahun ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam program secara maya ini sangatlah bermakna kerana ianya diharap dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dan kesedaran mengenai perniagaan ke arah menghasilkan produk perkhidmatan yang berkualiti tinggi bagi mematuhi piawaian antarabangsa serta pembungkusan yang setanding dengan jenama besar dan sekaligus meningkatkan daya saing produk PKS. Untuk itu, ingin saya maklumkan kepada semua, sejak penubuhan program NMMB ini pada tahun 2009, sejumlah 163 syarikat telah mendapat pensijilan NMMB, di mana 8 syarikat telah diperakui pada tahun 2019. Dan pada masa ini, National Mark of Malaysian Brand mempunyai cap dagang berdaftar di 10 negara, iaitu di luar negara,
dan termasuklah di Malaysia, Australia, Jepun, Korea, Thailand, Amerika Syarikat, Hong Kong, India, Singapura dan negara Benelux iaitu Belgium, Netherlands dan juga Luxembourg. Sehingga 31 Disember tahun lepas, SME Corp Malaysia telah menyalurkan geran bernilai 34.2 juta ringgit kepada 128 PKS yang berjaya mendapat pengiktirafan National Mark of Malaysian Brand. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, aktiviti promosi yang dijalankan pada kali ini adalah sebagai pendedahan kepada PKS mengenai program National Mark of Malaysian Brand yang telah dilaksanakan pada 25 Februari 2020 yang lepas di Sirim Berhad Shah Alam, Selangor dan telah diadakan di beberapa buah negeri yang lain yang terlibat seperti Terengganu pada 8 Mac 2020 dan juga di Pulau Pinang pada 10 hari bulan Mac 2020. Menerusi program National Mark of Malaysian Brand ini juga, perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia dapat meningkatkan kebolehlihatan yakni visibility produk dan perkhidmatan bagi mempromosikan perdagangan di pasaran tempatan dan juga antarabangsa, meningkatkan hasil jualan, liputan media yang eksklusif dan seterusnya untuk mengiktiraf produk dan perkhidmatan tempatan yang berkualiti tinggi dan setanding dengan jenama besar di luar sana. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan strategik iaitu Sirim QAS International yang telah bersama-sama dengan SME Corp Malaysia untuk menjayakan penganjuran program seperti ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, saya berharap agar program National Mark of Malaysian Brand dapat memberi impak kepada perniagaan tuan-tuan dan puan-puan dan seterusnya dapat menyumbang kepada perkembangan ekonomi di negara sehingga ke peringkat pasaran global. Akhir kata, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Bersih Encik Rizal Naini. Seterusnya kita menjemput Yang Bersih Encik Muhammad Azanuddin Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Sirim Cars International Sdn Bhd untuk memberikan sepatah dua kata melalui rakaman video ini. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Encik Rizal Naini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini dapat kita bersama-sama dalam program seminar online National Mark of Malaysian Brand. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk menjayakan seminar online yang akan diadakan pada hari ini. Sekalung perhargaan untuk SME Corp Malaysia di atas kerjasama yang diberikan kepada Sirim QAS International Sdn Bhd yang bertanggungjawab untuk memberikan pensijilan kepada syarikat jenama Malaysia melalui program National Mark of Malaysian Brand ini semenjak tahun 2009. Program pensijilan National Mark of Malaysian Brand ini merupakan usaha kerajaan untuk membantu jenama Malaysia berkembang maju agar dapat menembusi pasaran dan seterusnya bersaing di pasaran global. Ini akan menjadikan jenama Malaysia mencapai standard tertinggi dari segi kualiti produk dan perkhidmatan yang diberikan. Oleh itu, kami di Sirim QAS amat mengalu-alukan penyertaan perusahaan kecil dan sederhana PKS dan syarikat jenama Malaysia untuk memperolehi pengiktirafan National Mark of Malaysian Brand ini. Pengiktirafan ini dapat membantu meningkatkan keunggulan jenama anda setanding dengan kualiti produk yang dikeluarkan dan seterusnya membawa produk jenama Malaysia menembusi pasaran antarabangsa. Untuk makluman, sehingga kini terdapat lebih dari 105 buah syarikat telah berjaya mendapat pengiktirafan ini dan telah membantu PKS untuk meneroka peluang baru di pasaran tempatan dan antarabangsa.
tahniah diucapkan kepada syarikat yang telah menjaya mendapat persejalan National Mark of Malaysian Brand ini. Seperti kita sedia maklum, kini negara sedang dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemik COVID-19 dan kami prihatin di atas kesukaran yang dialami oleh PKS dalam menghadapi situasi ini. Oleh itu, kami berbesar hati ingin menawarkan 20% rebate ke atas yuran audit bagi persejalan ini dan kebanyakan perkhidmatan persejalan lain yang ditawarkan. Tawaran ini sah sehingga 31 Disember 2020. Akhir kata, saya berharap seminar ini dapat memberi manfaat dan peluang kepada PKS dan syarikat jenama Malaysia untuk berkembang maju dan meningkatkan daya saing di peringkat global. Terima kasih diucapkan kepada SME Corp kerana memberi sokongan yang jitu kepada Sirim QS International sebagai rakan kerjasama untuk memastikan pembangunan jenama Malaysia memenuhi standard kualiti antarabangsa. Terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan atas penyertaan pada hari ini. Kami di Sirim QS akan sedia membantu merealisasikan impian anda semua dalam menaikkan jenama Malaysia ke pasaran global. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha Encik Azanuddin di atas ucapan yang sangat baik. Juga kepada yang berusaha Encik Riza yang penuh bermanfaat dan berinspirasi ini. Kita imbas kembali video tersebut. Yang berusaha Encik Riza ada sebut 10 buah negara yang mempunyai cap dagang berdaftar di bawah National Mark of Malaysian Brand ini. Contohnya seperti Malaysia, Australia, Jepun, Korea, Thailand, Amerika Syarikat, Hong Kong, India, Singapura dan negara Benelux, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Belgium, Netherlands dan Luxembourg. Tujuan promosi ini adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesedaran mengenai perniagaan ke arah menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi standing dengan jenama besar di luar sana. Manakala yang berusaha Encik Azanuddin pula mengingatkan kita bahawa terdapat potongan 20% bagi tuan-tuan dan puan-puan bagi yuran audit sehingga 31 Disember pada tahun ini. Oleh itu, bagi meningkatkan produk dan perkhidmatan syarikat yang mempunyai National Mark of Malaysian Brand ke pasaran baru dan juga global. Jadi, untuk tuan-tuan jangan lepaskan peluang ini untuk menjalankan produk dan perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke peringkat seterusnya. Melalui saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah penjana, strategi kerajaan adalah untuk resolve, restart, recover, revitalize dan reform ekonomi. Seterusnya, kita ada dua penceramah pada hari ini. Ingin saya memperkenalkan penceramah kita yang pertama. Cik Ghazali, sudah ready? Beliau adalah pengurus kanan bahagian pelaksanaan dan pemantauan. Beliau berpengalaman selama 15 tahun di SME Corp Malaysia. Oleh itu, Cik Ghazali dipersilakan dengan taklimat anda. Okay. Terima kasih Puan Suhailis di atas ucapan pembukaan, kata-kata pembukaan. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan secara maya ke program webinar National Mark of Malaysia Brand dengan tajuk Jenama Malaysia ke Pasaran Global. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan telah bersedia untuk mendengar maklumat ataupun informasi berkaitan dengan program National Mark of Malaysian Brand yang mana kita ada bersama-sama kita rakan strategik kita Sirim QS yang akan sama-sama membentangkan pasar National Mark Malaysian Brand. Okey, untuk tidak buang masa, saya akan bentangkan video. Hai, anda kenal logo ini? Inilah logo kebangsaan jenama Malaysia. Anda tentu ingin tahu, logo apakah ini? Sebenarnya, logo kebangsaan jenama Malaysia adalah satu peiktirafan yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia kepada syarikat Malaysia yang mematuhi kriteria kelayakan yang tinggi. Pengilang dan pembekal perkhidmatan Malaysia boleh memohon logo kebangsaan jenama Malaysia yang dilaksanakan oleh SME Corporation Malaysia. Logo kebangsaan jenama Malaysia dianugerah kepada syarikat yang telah menjalani proses audit yang ditetapkan, meliputi komitmen dan keupayaan pengurusan, keupayaan keuangan, pengurusan dan pemasaran jenama, pengurusan operasi, kualiti dan piawaian produk atau perkhidmatan syarikat, amalan terbaik pengurusan dan pengurusan tanggungjawab sosial.
Logo kebangsaan jenama Malaysia melambangkan kualiti, cemerlangan, keunggulan. Lebih 100 jenama telah mendapat pengiktirafan logo kebangsaan jenama Malaysia. Sebagai seorang ahli perniagaan, saya tahu kelebihan pengiktirafan seperti ini untuk meningkatkan daya saing jenama saya, bukan sahaja di pasaran Malaysia, tetapi juga di peringkat global. Logo kebangsaan jenama Malaysia boleh membantu saya membawa produk dan jenama saya ke pesada antarabangsa. Pengiktirafan logo kebangsaan jenama Malaysia membolehkan anda mendapat banyak manfaat lain yang diberikan oleh SME Corporation Malaysia dan rakan program mereka yang lain. Ini termasuk liputan khas media, memudahkan syarikat menyertai promosi perdagangan tempatan dan antarabangsa, serta aktiviti periklanan dan promosi, insentif diberikan kepada SME yang layak, jemputan untuk menyertai program yang dianjurkan oleh SME Corporation Malaysia dan rakan programnya. Jadi, jika anda seorang usahawan Malaysia dan ingin mendapatkan kelebihan dalam persaingan di pesada global, mohon status logo kebangsaan jenama Malaysia sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman ini. Untuk makluman semua, background of this program telah bermula daripada 2 Mac 2009. Dan objektif yang terutamanya adalah untuk membolehkan produk-produk jenama Malaysia dikenali di pasaran tempatan dan juga pasaran global. Yang mana produk-produk ini kita akan tekankan ataupun perkhidmatan yang diberikan oleh PKS Malaysia adalah yang berkualiti tinggi serta mematuhi piawai antarabangsa. Dan kerana itulah kita bekerjasama dengan Sirim Cars International, Sirim QAS International, di mana produk-produk ataupun jenama tuan-tuan dan puan-puan akan dinilaikan oleh pihak Sirim QAS. Dan apa yang kita akan tekankan di sini adalah bantuan-bantuan dari segi pembungkusan produk-produk tuan-tuan dan puan-puan, yang mana ianya akan menjadi lebih setanding dengan jenama-jenama antarabangsa dan seterusnya akan meningkatkan daya saing produk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apa dia yang akan kita buat penilaian terhadap semasa tuan-tuan dan puan-puan mengikuti program ini? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, audit assessment criteria yang kita akan tengok adalah, yang pertama adalah brand management and marketing. Okey, di sini kita akan tekankan kepada syarikat supaya ada brand manual. Okey, di mana brand manual ni syarikat sendiri akan mengetahui serta memahami apa dia jenama yang telah mereka ketengahkan. Jadi sekiranya syarikat sendiri tidak faham ataupun tidak percaya kepada jenama sendiri, maka adalah akan menjadi kesukaran. So jadi bersama-sama dengan Sirim QAS kita akan bekerjasama untuk tuan-tuan dan puan-puan menyediakan brand manual dan juga untuk menguruskan jenama tersebut dan seterusnya untuk memasarkan jenama tersebut. Yang keduanya kita akan tengok daripada kualiti dan kualiti daripada standard ataupun produk dan ataupun perkhidmatan yang tuan-tuan berikan. Dan mana apabila kita telah bersedia untuk menjenamakan pasaran kita ke luar negara, kualitinya adalah perlu dipertingkatkan. Tak bolehlah kualiti yang biasa-biasa sahaja. Dan assessment kriteria yang ketiga kita akan tengok daripada segi operasi, pengurusan operasi syarikat, yang mana ini amat penting. Dan begitu juga yang untuk assessment yang keempat adalah komitmen. Ini adalah komitmen dari peringkat pengurusan syarikat dan juga keupayaan peringkat pengurusan untuk melaksanakan program ini dengan jaya. Dan kelima, of course, kalau tuan-tuan dan puan-puan faham, financial capability pun amat penting sebab kita antara kriterianya kita akan tengok financial performance of syarikat tuan-tuan dan puan-puan selama 3 tahun lah, 3 tahun kebelakang ini. Yang keenam, apa yang kita akan buat assessment adalah best practices, management best practices. Pihak pengurusan yang cara yang terbaik untuk kita mengenengahkan jenama kita. Yang ketujuh amat penting, social responsibility. Sekarang ni banyak kita tengok walaupun syarikat-syarikat besar seperti McDonald contohnya, mereka masih lagi mengamalkan CSR. Jadi perkara-perkara ini semua kita akan buatkan assessment bersama-sama dengan Sirim QAS. Jadi apakah benefit ataupun features
sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengikuti program National Mark of Nation Brand, kita akan membantu tuan-tuan dan puan-puan, syarikat tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita facilitate untuk mendapatkan akses kepada financial incentive ataupun peluang untuk memasarkan produk tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga peluang untuk pergi ke luar negara. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita juga mempunyai program yang dikenali sebagai SMEs Go Global, yang mana kita akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memasarkan produk tuan-tuan dan puan ke pasaran baru di luar negara. Dan juga kita juga akan menjemput syarikat tuan-tuan dan puan-puan untuk menghadiri sesi-sesi latihan ataupun peluang-peluang yang akan diketengahkan oleh sama ada agensi-agensi lain ataupun rakan strategi SME Corp kepada syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Dan keutamaan juga untuk syarikat tuan-tuan dan puan-puan untuk diketengahkan di dalam media-media. Contohnya jika sekiranya SME Corp ada menganjurkan sebarang program, kita akan menjemput syarikat tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenalkan produk-produk tuan-tuan dan puan-puan di dalam program-program tersebut. Okey, untuk mungkin ada yang tertanya, apakah prerequisite ataupun untuk syarikat tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti program National Mark of Nation Brand. Yang pertama, syarikat tuan-tuan dan puan-puan perlu mendapatkan status SME ataupun status PKS. Yang kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada website kita ataupun website National Mark of Nation Brand, akan ada link untuk tuan-tuan dan puan-puan masuk dan mendaftarkan syarikat tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapat status PKS. Ini amat penting. Dan yang keduanya, syarikat tuan-tuan dan puan-puan mestilah mengikuti program SCORE ataupun SME Competitiveness Rating and Enhancement dan mendapat 3 star. Okey, untuk makluman, program SCORE ni adalah program star rating. Contohnya amat mudah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pergi ke hotel contohnya. Hotel yang bertaraf bintang berapa yang tuan-tuan dan puan-puan akan pergi? 3, 4 atau 5. Begitu juga dengan syarikat ataupun pembeli. Mereka akan melihat taraf PKS tersebut. Okey, untuk program SCORE ni kita ada rating daripada 0 hingga 5 bintang. Jadi untuk mengikuti program National Mark of Nation Brand, assessment tu tuan-tuan dan puan-puan perlu mendapat 3 bintang ke atas. Yang mana untuk 3 bintang ke atas, syarikat tuan-tuan dan puan-puan telah lebih bersedia untuk diketengahkan ke pasaran global dan juga untuk meningkatkan lagi produk-produk tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya ada kemampuan dari segi itu. Yang ketiga, ISO certified. Keempat, brand registered. Maknanya jenama tu telah didaftarkan. Dan yang paling penting, syarikat tuan-tuan dan puan kenalah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan juga mestilah mempunyai premis perniagaan yang sah. Dan yang saya katakan tadi, financial capability ataupun audited account untuk 3 tahun financial year, 3 tahun betul-betul. Jadi apa yang penting sekarang, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah memang ada brand, kita nak perkasakan jenama syarikat tuan-tuan dan puan-puan, jenama produk tuan-tuan dan puan-puan, jenama perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan, dan untuk lebih ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Okay. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Puan Suhailis tadi, terdapat 9 negara luar lagi yang telah kita certifiedkan National Mark of Nation Brand. Kita dah dapatkan trademark yang disebut oleh Puan Suhailis tadi, seperti Japan, Korea, Australia, USA, Thailand, Hong Kong, India dan Singapura. Dan kita juga mengalu-alukan cadangan. Contohnya baru-baru ni kita ada membuat survey. Ada juga PKS yang mengatakan kenapa Indonesia tak ada. So kita ambil cadangan tu kena untuk masukkan Indonesia. Tapi dan juga negara-negara lain yang tiada dalam senarai inilah. Cuma dia akan melibatkan kos dan kita akan cuba dapatkan peruntukan untuk membuatkan trademark di negara-negara lain. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada cadangan, boleh masukkan dalam kita punya email dan sebagainya. Dan untuk makluman, terdapat lebih kurang 163 syarikat. So kita ada lebih daripada 900,000 PKS di Malaysia. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, dalam 163 syarikat yang telah mengikuti program ini adalah sangat sedikit. Maknanya mungkin pengetahuan mengenai jenama
tidak dititik beratkan oleh syarikat-syarikat yang lain lah. Jadi that's why kenapa kita adakan sesi promosi ini adalah untuk memberi peluang kepada syarikat-syarikat untuk mengetahui apakah kelebihan sekiranya kita dapat memperkasakan jenama syarikat ataupun produk ataupun perkhidmatan kita sendiri. Untuk makluman, setakat ini terdapat juga 5 syarikat besar yang mengikuti program ini juga. Dan juga macam syarikat wanita owned companies, women owned companies, baru 12. So mungkin ada peluang-peluang lagi. Sesiapa yang mengikuti program ini, saya menggalakkanlah untuk mengikuti program jenama ni. Seperti yang kita maklumkan, sebelum ni kita dah adakan di Shah Alam, our CEO pun cakap tadi, dan kita telah adakan di Terengganu secara ni sebelum PKP lah. Kita sempat lagi mengadakan program ni di Pulau Pinang, dan di Johor Bahru sepatutnya pun kita akan ke sana, tetapi disebabkan PKP, MCO dan sebagainya, kita buat secara maya lah. Dan program selanjutnya kita akan cadangkan untuk diadakan di Sabah pada bulan Oktober, dan juga untuk diadakan di Sarawak pada bulan November kelak. Okey, kalau untuk rakan-rakan niaga di Sabah dan Sarawak, sila nantikanlah pengumuman selanjutnya nantilah. Nanti Puan Suhailis akan maklumkan. Betul kan Puan Suhailis? And then, okay, that's about all persembahan tu. Mungkin kita akan ada sesi soal jawab lah di akhir rancangan ya. Saya ada satu soalan untuk Cik Gas. Okay. SME Corp Malaysia masih menjalankan program National Mark of Nation Brand pada tahun ini walaupun kita dikekangi oleh pasca COVID-19. Oleh itu, apakah objektif utama program ini? Okey, seperti yang terima kasih Puan Suhailis. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kita ada lebih daripada 900,000 PKS di Malaysia. Tapi yang baru mengikuti program kita ni adalah sangat sedikit. Jadi sebab itulah kita nak objektif utamanya adalah lebih kepada untuk menggalakkan PKS kita menghasilkan produk ataupun perkhidmatan yang lebih berkualiti tinggi, yang mana ianya akan dapat mematuhi piawaian antarabangsa, dan juga bila mereka buat pembungkusan ataupun packaging adalah setanding dengan jenama-jenama besar. Contohnya macam katalah syarikat-syarikat besar yang lain yang mana dia ada perubahan dari segi penjenamaan. Even kita punya rakan strategik SIRIM QAS pun ada program-program penjenamaan pembungkusan yang mana boleh membantu syarikat-syarikat sekarang yang untuk meningkat ataupun menambah baik pembungkusan mereka. Dan apabila pembungkusan, kualiti dan juga piawaian antarabangsa telah dipatuhi, produk atau perkhidmatan tersebut akan menjadi lebih berdaya saing. Itulah yang kita galakkan, Puan Suhailis. Baiklah Cik Gas. Nanti soalan tu nanti kita tanya kemudian. Kita seterusnya kita saksikan penceramah kita yang kedua pada hari ini. Beliau adalah seorang auditor kanan Seksyen Kimia dan Bahan SIRIM KAS International Sdn Bhd yang akan memberikan taklimat mengenai kriteria penilaian NNB, iaitu Puan Rini Razlan. Beliau mempunyai pengalaman selama lebih 15 tahun di SIRIM KAS International. Oleh itu dipersilakan Puan Rini dengan taklimat tersebut. Terima kasih Cik Suhailis. Okey, Assalamualaikum semua. Sebelum saya mulakan, saya ingin share slide saya ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini saya akan membentangkan mengenai kriteria penilaian National Mark of Nation Brand Certification Program atau secara ringkasnya NMMB, di mana saya rasa Cik Gas pun tadi ada menerangkan mengenai 7 assessment kriteria yang akan dinilai semasa audit nanti. Okey, saya ulang semula 7 assessment kriteria tu. Yang pertama dari segi keupayaan dan komitmen pihak pengurusan, keupayaan keuangan, pengurusan dan pemasaran jenama, pengurusan operasi, kualiti dan standard produk ataupun servis, amalan perkhidmatan pengurusan terbaik dan juga tanggungjawab sosial. Okay, secara dasarnya ketujuh-tujuh assessment kriteria ni boleh dibagikan kepada dua kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama adalah dari segi quality management system ataupun sistem pengurusan kualiti dan juga keperluan corporate.
Okey, jadi di bawah sistem pengurusan kualiti ni termasuk kriteria management capability dan komitmen, pengurusan operasi, kualiti dan standard produk, dan juga amalan pengurusan terbaik. Syarikat yang telah dipersijakan ISO sebenarnya akan dengan ISO 9001 akan familiar lah dengan 4 kriteria yang di bawah kumpulan sistem pengurusan kualiti ini. Tapi syarikat yang belum pun nanti selepas ini pun saya akan terangkanlah apa yang akan dinilai lah semasa audit. So untuk keperluan corporate pula kita akan melihat kepada keupayaan kewangan, pengurusan dan pemasaran jenama selain daripada tanggungjawab sosial. Okay, untuk kriteria yang pertama tadi, keupayaan dan komitmen pengurusan, apa yang sebenarnya untuk kriteria ni, apa yang kita lihat lebih kepada tanggungjawab pihak pengurusan tertinggi ataupun top management memberi panduan dan hala tuju terhadap mengekalkan kejayaan jenama, lebih kepada kita melihat komitmen pihak pengurusan. Okay. Jadi selalunya macam mana kita nak tahu siapa pihak pengurusan sesuatu organisasi. Syarikat perlulah mewujudkan yang paling basis adalah carta organisasi lah. So daripada carta organisasi tersebut kita akan dapat melihatlah siapa pihak pengurusan yang tertinggi. Okay, contohnya kalau kat sini kita nampak CEO ataupun managing director ataupun pengarah urusan, general manager, itu adalah antara pihak pengurusan tertinggi lah. Okay. Pihak pengurusan tertinggi ni salah satu selain adalah bertanggungjawab untuk menyediakan mission statement ataupun statement mission sesuatu syarikat, vision corporate, direction of company, setting goal ni lebih kurang macam KPI ataupun quality objective ke arah mencapai kehendak pelanggan. Selain daripada itu perlulah ada strategi untuk sales dan marketing dalam menjayakan janji jenama, selain memastikan kaki tangan yang ada adalah kompeten dan cukup, dan perlulah menunjukkan contohlah dalam dalam memastikan aktiviti tindakan penambahbaikan. Okey, untuk kriteria yang kedua dari segi operation management capability, ini cuma kita memastikan syarikat mempunyai kapasiti dan keupayaan membekalkan dan menyediakan produk ataupun servis secara konsisten dan fleksibel bagi memenuhi kehendak pelanggan. Okey. Kesemuanya adalah berkaitan dengan pelanggan. Macam mana kita fulfill the customer requirements. Okey, daripada proses model ni kita nampak untuk sesuatu pengurusan operasi, input yang kita perlukan of course lah cara kerja, method, manpower, persekitaran, equipment dan fasiliti selain daripada supply. So kesemua ini perlu dalam memastikan kita boleh menghasilkan produk ataupun servis yang berkesan lah. Okay, untuk yang ketiga pula dari segi kualiti dan standard of product dan proses. Okey, dari sini kita cuma akan menilai sama ada syarikat ada mewujudkan spesifikasi produk ataupun spesifikasi servis selain daripada mewujudkan pelan pemeriksaan, itu yang kita akan nilailah semasa audit. Okey. Okay, untuk amalan pengurusan terbaik, lebih kepada macam mana syarikat
mengekalkan, mengawal dan menambah baik proses dalaman organisasi bagi meningkatkan kepuasan pelanggan. Okey, contoh amalan terbaik yang kita selalu lihatlah yang saya pernah lihatlah di syarikat-syarikat yang telah diaudit syarikat tersebut akan menganalisa data-data yang diperolehi seperti data dari aduan pelanggan, data daripada kepuasan pelanggan untuk melihat peluang-peluang penambahbaikan. So syarikat akan menganalisa data tersebut supaya dapat mengenal pasti apakah tindakan penambahbaikan yang boleh dijalankan. Itu adalah salah satu contoh amalan pengurusan terbaik yang paling simple lah yang kita boleh buat. Selain daripada lain-lain lah, contohnya 5S, Kaizen, Jadi? Okay. So dan selain daripada itu, bila kita proses model kepada amalan pengurusan terbaik ini termasuklah dari segi konsep plan, do, check dan action, iaitu dari tanggungjawab pengurusan, tanggungjawab pengurusan, resources, dan penghasilan produk, dan kita akan sentiasa mengukur, menganalisa dan membuat penambahbaikan ke arah pengurusan kualiti yang sentiasa menambah baik. Untuk kumpulan yang kedua, dari segi keperluan korporat, keupayaan kewangan. Saya rasa tadi Cik Gas pun ada bagi tahu ini adalah salah satu kriteria di mana kita akan melihat kepada financial statement 3 tahun yang ke belakang lah, ke belakang, 3 tahun yang ke belakang, sama ada kewangan sesuatu syarikat tersebut stabil atau tidak. So macam mana kita menilai kestabilan kewangan syarikat tersebut? Selalunya kita akan melihat kepada ratio aset dan juga liability satu syarikat tersebut. Kalau kita tengok kat sini, aset barangan yang dipunyai lah sebuah company, dan liability adalah tanggungan sebuah company kepada yang lain. So sebenarnya dari sini kita cuma tengok macam saya cakap tadi, ratio. So ratio current asset dengan current liabilities, kalau daripada ratio 2 kepada 1 adalah kita consider cukup lah untuk melihat kestabilan sesuatu syarikat tersebut dari segi keuangan. Financial capability ni juga kita sebuah syarikat perlu menyediakan business plan ataupun report keuangan. So untuk business plan ni dia ada beberapa perkara yang perlu dinyatakan dalam business plan tersebut. Contohnya executive summary, company financial performance summary, apa produk dan servis yang dikeluarkan, market analysis summary untuk produk dan servis organisasi tersebut, strategi dan implementation, marketing strategy and branding, corporate social responsibility dan financial plan. So dari business plan ni kita akan dapat melihat sama ada sesuatu syarikat tersebut merancang atau tidak keuangan ataupun menyediakan bajet untuk aktiviti penjanamaan dan juga aktiviti pemasaran. Untuk assessment kriteria yang keempat, yang brand management and marketing ni actually macam tadi pun dia lebih fokus kepada sama ada syarikat ada perlulah menyediakan brand manual. Dia itu je. Selalunya bila kita tanya ada brand manual ke tak? So salah satu kriteria ni kena ada brand manual lah, supaya dengan adanya brand manual ni kita kita dapat menilai macam mana sesuatu syarikat tu
identify brand ya dari segi logo, warna, design ya, jenis tulisan, bahasa dan gaya lah ya sesuatu jenama syarikat tersebut ya. Selain daripada itu, pihak pengurusan juga perlu ada tim ya, tim yang boleh menguruskan jenama syarikat tersebut ataupun selalunya kita kita panggil marketing personnel lah ya. Marketing personnel yang selalu akan menguruskan jenama sesuatu syarikat tersebut ya. Macam saya tadi, perlulah sediakan brand manual dan juga latihan lah. Latihan juga perlu disediakan untuk kaki tangan dari segi pengurusan jenama ya. Okay, ini antara kandungan yang perlu ada dalam brand manual. Contohnya brand ya, apa brand, branding process, vision, scope, positioning, promise, identity, personality dan tagline ya. So untuk menyediakan brand manual ni, syarikat sendiri perlu tahulah apa maksud brand yang mereka telah ada tersebut lah ya. Okay, kenapa kita kena ada brand manual ni ya? Okay, kita perlu ada brand manual ni bagi memastikan penggunaan logo kita ya dengan betul. Logo digunakan dengan betul dan ini akan dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk ya. Dan juga untuk mengelakkan penggunaan yang tidak menepati reka bentuk ya. Sebab kalau salah guna nanti pelanggan ataupun pihak luar dia tak fahamlah mengenai apa brand yang kita ada. Okey, untuk kriteria yang terakhir adalah dari segi tanggungjawab sosial. Okey. Sebenarnya tanggungjawab sosial ni tak semestinya kepada orang luar saja. Semasa audit kita pun menerima apa-apa aktiviti tanggungjawab sosial yang diberi kepada pekerja ya. Sebab pekerja juga adalah masyarakat ataupun sosial ya. Okey, jadi contoh yang tanggungjawab sosial yang boleh disediakan untuk employee, contohnya annual dinner ya, company trip, family day. Okey, tapi kalau untuk yang society pula mungkin derma ataupun donation ataupun kerja-kerja gotong royong, itu adalah salah satu tanggungjawab sosial yang kita boleh nilai lah semasa audit. Okey, aktiviti ni perlulah direkodkan, okey, perlulah dinyatakan lah ya. Selalunya tanggungjawab sosial ni dinyatakan di dalam financial ataupun business plan. Ini yang tadi adalah salah satu agenda dalam business plan adalah summary ya, apakah tanggungjawab sosial yang telah dilaksanakan. Okey. Yang terakhirnya adalah apakah ya cabaran lah untuk mendapat persijilan NNMB ni ya. Of course saya rasa sebab salah satu kriteria untuk mendapat persijilan perlulah dipersijilkan dengan ISO paling minimum ISO 9001 lah. Jadi kena certified kepada quality management system dahulu barulah boleh dipersijilkan ya. Dan mungkin untuk mendapat komitmen lah to manage the brand activity daripada kalangan pekerja. Kefahaman ya mengenai keperluan branding ya dan memastikan kaki tangan kita percaya dengan brand kita. Seterusnya sama ada syarikat bersedia untuk menjalankan bersedia untuk diaudit. Dan yang paling terakhir saya rasa, walaupun yang terakhir tapi yang saya rasa paling penting adalah mengekalkan momentum branding activity ni. Sebab dia tak sepatutnya semasa persijilan saja. Branding activity ni perlulah dijalankan secara berterusan. Ya.
untuk pengetahuan semua juga, kami ada menyediakan audit checklist. Okey, audit checklist ni kalau tuan-puan nampak sebenarnya sama dengan apa kriteria yang telah dinyatakan, tetapi berserta dengan apakah bukti-bukti yang diperlukan semasa audit. So ini dapat checklist ni kami akan beri kepada klien sebelum audit sebagai panduan ataupun persediaan sebelum audit dijalankan. At least company yang akan diaudit ada macam tahulah apa yang auditor akan minta lah. So memudahkan penyediaan audit lah ya. So jangan risau sangat lah ya. Sebenarnya kalau checklist ni bolehlah membantu klien untuk menghadapi audit nanti. Okey, yang terakhirnya adalah ni selepas persijilan lah. Ni contoh ya sertifikat yang akan diberi kepada klien selepas persijilan lah ya. Okey, itu daripada saya untuk assessment kriteria. Okey, saya juga akan membentangkan mengenai cara-cara untuk mendapat persijilan. Okay, mungkin kita pun nak terangkan sikitlah mengenai Sirim Berhad. Actually Sirim QS International adalah anak syarikat ya Sirim Berhad. So Sirim Berhad ni cukup detail dia, tak payah saya nak explain lah ya. Cuma jap beritahu Sirim QS adalah anak syarikat Sirim Berhad. Okay, sebenarnya Sirim QAS ya adalah di-accredited both ya national dan international ya daripada Standard Malaysia, UCAS dan Acunet. Okay, so sebenarnya Sirim apa-apa ISO bukan Management System Certification yang dikeluarkan oleh Sirim QAS International adalah accredited by Standard Malaysia, UCAS dan Acunet ya. Okey, di bawah Management System Department, okay, ada lima section ya. Food, Agriculture and Forestry, Chemical and Material, Civil and Construction, Mechanical, Electrical and Automotive, and Services Sector ya. Okey. Ini servis-servis yang kami sediakan lah. Salah satunya ISO 9001-2015 yang is one of the prerequisite requirement ya untuk mendapatkan persijilan NNMB. Okay, macam mana kita melakukan certification process? Okay, mula syarikat perlu membuat application dan selepas application ada stage 1 audit, stage 2 audit, approval stage, barulah kita bagi sertifikat dan juga ada renewal audit setiap 2 tahun. Okey. Kita akan okey, ni syarat yang telah dinyatakan oleh Encik Gas tadi. Tapi setiap syarikat perlulah mengisi questionnaire lah ya, questionnaire sebelum kita boleh keluarkan quotation lah ya. Okay, ni samalah ya, prerequisite requirement, minimum 3 star, registered trademark, certified to a recognized management system dan tidak portray ada country punya identity. Contohnya kalau kedai makan kan, kedai makan dia tak boleh lah kedai makan tom yum sebab tom yum tu kan lebih terkenal di negara jiran kita gitu. Ya. Okay, macam mana kita tahu jika meet the prerequisite, itulah yang ada borang yang perlu diisi iaitu request for information. Okay, cost is around 7,420, tetapi ini adalah excluding incidental cost. Incidental cost ni bergantung di mana syarikat tu terletak lah ya. Okay, ni macam kita tadi ada application, ada stage 1 audit dan juga stage 2 audit. So 7,420 tu melingkumi ke semua pre-certification requirement.
Alamak. Tak boleh dah. Okey. So, selepas application, barulah kita akan menentukan tarikh audit audit stage 1. Okey, audit stage 1 ni selalunya audit 2 hari lah 2 hari di tempat klien Dan untuk stage 1 audit ni kita sebenarnya melihat kepada dokumen dulu. Kita tak tengok kepada implementasi. Lebih kepada documentation. Okey, selepas stage 1 audit, selepas kita rasa dokumen yang perlu ada tu ada, barulah kita proceed kepada stage 2 audit. Okey, semasa stage 1 audit, sekiranya ada kekurangan dalam documentation, kita akan highlight as issue of concern. So, issue of concern ni perlulah direspon sebelum stage 2 audit. Okey, stage 2 audit pun sama, selalunya kita akan buat dalam 2 hari audit, sama ada satu auditor 2 hari ataupun 2 auditor 1 hari. Okey. Okey, kemudian selepas audit barulah akan ada approval of certification di mana report yang telah dibuat oleh audit team yang akan direview oleh approval panel yang terdiri daripada SME Corp dan SIRIM QAS sendiri. So selepas selesai barulah kita akan notify kepada syarikat sama ada approve atau tidak selepas meeting. Dan issuance of certificate, dan certificate ada valid untuk 2 tahun dari tarikh approval. Okay. Dan macam saya cakap tadi, renewal assessment akan dijalankan setiap 2 tahun. Apa tak boleh? Apa saya tak boleh? Okey. Ini adalah contoh certified companies lah yang telah di-certified. So mungkin ada brand-brand sini yang tuan-puan pernah biasa lihat lah. Biasa lihat. Kan? Canggih kan, baju sekolah. Tome mesti semua orang kenal. Makcik ni yang kek. Okey, so kalau nak mendapatkan certification, bolehlah pergi ke laman web kami lah www.sirimqs.com.my. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Rini di atas taklimat tersebut. Kita ada beberapa soalan. Saya ajukan daripada soalan yang saya dapat terdahululah untuk Encik Gas rasanya ataupun Puan Rini boleh jawab. Adakah national mark menjadi satu keperluan untuk mengeksport produk atau logo buatan Malaysia juga perlu dipohon? Silakan speaker. Apa Encik Gas? Encik Gas boleh. Alright, soalan daripada audience Okey, kita ada 2 perkara di sini. Logo buatan Malaysia tu adalah atas usaha daripada KPDN HCP lah. Okey, yang mana logo buatan Malaysia ni adalah lebih kepada penandaan logo buatan Malaysia di packaging syarikat lah. Dan dianya adalah dikeluarkan ada beberapa kriteria lah. 50% daripada produk adalah daripada hasil tempatan. So dia boleh keluarkan. Tapi berbeza dengan National Mark of Nation brand, dia punya dia punya penilaian ataupun ni dilakukan oleh SIRIM, yang mana kita SIRIM CAS, QAS. So di mana kita keluarkan sijil buatan Malaysia, dia ada mendapat surat daripada KPDN HCP yang mengatakan produk itu adalah boleh pakai logo buatan Malaysia. Itu perbezaan lah. Jadi macam produk pula, dari segi produk kita 60% local content lah untuk membezakan walaupun untuk jenama logo buatan Malaysia is 51%. Itu beza dia lah. Dan macam National Mark of Nation brand, kita lebih menekankan kepada produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Yang mana kita cakap tadi, yang mana dia seboleh-bolehnya telah mematuhi piawaian antarabangsa.
Sebab apa? Kita telah melalui sesi audit bersama SIRIM QAS dan juga telah memenuhi kriteria kelayakan National Mark of Malaysia Brand. That's the difference lah. Okay, okay. Baiklah, terima kasih Cik Gas. Kita ada satu soalan untuk Puan Rini daripada kita punya viewer, iaitu Cik Najmi rasanya. Adakah SIRIM mengadakan training untuk brand management? Sepanjang pengetahuan saya belum ada lah. SIRIM tak ada buat training untuk brand management. Tapi SIRIM mungkin boleh sebab SIRIM QAS memang tak memberi training, latihan. Tapi boleh merujuk kepada SIRIM Training Services. Okey. SIRIM Training Services, salah satu anak syarikat SIRIM Berhad juga. Okey. Baiklah, diharap dapat menjawab soalan Cik Najmi. Seterusnya daripada Global Coffee Resources, if not certified with ISO 9001 but certified with ISO 20,000, is it okay? ISO 20,000? ISO 20,000, lama. Boleh itulah saya kata kita tahu ISO 22 ke 20? 22,000. Oh, 22,000. Okay, ISO actually dia tak ada 9,000. Betul. Tapi ISO 22,000 is more on social accountability. 22,000 accept kalau saya tak silap. Boleh. Okey. Seterusnya daripada Anonymous, berapa kos untuk ISO certification? Puan Rini boleh jawab? Saya rasa ISO tadi ada yang 9,000 ya? Ke NMMB? Okay, kalau 9,000 dia sebenarnya kos dia bergantung kepada kompleksiti of syarikat tersebut. Kompleksiti. Jadi sebenarnya boleh untuk lebih lanjut boleh merujuk kepada bahagian pemasaran kami lah, sales and development punya department. Okey. Ataupun mungkin boleh terus pergi ke website dululah, nanti dia akan merujuk ke sana. Okey. Ni daripada Tuan Haji Muhammad Nordin. Assalamualaikum. Bagaimana dengan jenama Malaysia? Sesebuah syarikat ini perlu dielakkan daripada dikopi di negara tertentu, contoh seperti di Bangladesh, India, Afrika, Indonesia. Apakah langkah-langkah terbaik pihak Tuan cadangkan? Boleh Cik Gas ataupun Puan Rini? Tapi yalah, kalau ikut pengalaman saya, kalau macam kita perlu kan, ikut experience saya lah, kita perlu register kita punya brand tersebut di negara tersebut. Maknanya once kita dah register di negara tersebut, sepatutnya tak boleh diguna pakai di negara tersebut lah kan, sebab dah registered pada syarikat kita. Itu baiklah. Untuk Cik Gas, saya ada satu soalan. Adakah proses mendapatkan National Mark ini layak mendapat geran pembangunan pasaran MDG oleh Matrade? Okey. Untuk makluman geran pembangunan pasaran MDG ini telah dijenama semula lah di bawah SME Corp. Kita panggil tadi saya ada mention dalam pembentangan SMEs Go Global. Okey, tapi dia punya kriteria adalah mempunyai penarafan 3 bintang dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. So macam kriteria National Mark Malaysia Brand, kita ada mention juga kita punya 3 bintang dan juga kita nakkan 3 tahun financial audit report lah. Tetapi dia ada syarat tambahan, jualan tahunan sekurang-kurangnya 3 juta. So maksudnya kita boleh menggunakan pakai kalau syarikat tuan-tuan dan puan-puan telah melepasi jualan tahunan 3 juta dan boleh mengikuti program SME Go Global. Yang mana satu advantage lah, since you all dah dapat National Mark Malaysia Brand dan penuhi 2 kriteria, cuma tambah satu lagi kriteria. Saya rasa syarikat-syarikat yang dah 3 bintang ke atas ni kemungkinannya dah melepasi lah 3 juta ke atas ni, insyaAllah. Okey, kita dah melepasi 12 lebih. Speaker nak sambung lagi soalan ataupun? Okey, saya rasa sampai untuk soalan terakhir lah. Bagaimana cara untuk memohon program ini? Siapa yang Cik Puan Rini ataupun Cik Gas? Soalan terakhir.
mohon program. Saya rasa macam yang saya dah bincangkan tadi, sebenarnya boleh pergi ke website SIRIM. Website SIRIM. Sebenarnya bila pergi je website SIRIM tu memang ada link dia untuk memohon. Okey. Ataupun boleh contact section kami lah, section kimia dan bahan. Okey. Puan Hartini. Okey, nombor telefon 03 5544 67 dah terlupa pula nombor telefon 6471. 6471. Okey. Cik Gas, ada apa-apa untuk ditambah atau kata-kata terakhir? Okey, untuk National Mark of Malaysia Brand ni kita masih menggalakkanlah PKS di Malaysia untuk mengikuti program ini sebab ada nilai tambah kepada jenama syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Yang sebab pertama, produk tuan-tuan dan puan dah disahkan ataupun dah menemui pewayat dan juga dah disertified oleh badan certification antarabangsa lah seperti SIRIM. So mungkin susah orang nak pertikaikan lagi lah bila dah ada National Mark of Malaysia Brand. Bila pandang je logo tu kita dah tahu produk kita macam mana. Itu je. Baiklah, Puan Rini ada untuk tambah last word? Saya rasa NMB ni adalah salah satu program persijilian yang baguslah untuk jenama-jenama di Malaysia, ya. Selain ya, sebab sebenarnya bila kita NMB ni maknanya ada orang audit, kan, memang telah diaudit dan setiap dan dipersijilkan dan ada konsisten, maknanya setiap 2 tahun pun diaudit juga. Saya rasa memang dia lainlah daripada program-program yang lainlah untuk jenama. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih Puan Rini dan Encik Ghazali untuk sesi pada kali ini. Kita juga tuan-tuan boleh layari www.nationalmark.gov.my untuk maklumat lanjut mengenai program ini. Seterusnya, bagi menutup sesi soal usahawan kali ini, diharap semua PKS di luar sana patut merebut peluang ini kerana SIRIM QAS menawarkan potongan sebanyak 20% yuran audit bagi PKS yang berminat. Dalam pada masa yang sama, National Mark of Malaysia Brand ini melambangkan keunggulan dan perbezaan yang tinggi bagi produk atau perkhidmatan syarikat anda. Aktiviti perlu diingatkan, aktiviti promosi kita seterusnya akan diadakan di negeri Sabah secara face to face lah sekiranya COVID-19 PKP ini kita berakhir pada bulan Ogos insyaAllah, dan Sarawak pada bulan November. Semoga program National Mark of Malaysia Brand ini dapat membantu meringankan beban pasca COVID-19 dalam meningkatkan keupayaan dan kapasiti perniagaan kepada para PKS semua. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi soal usahawan pada edisi seterusnya minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Kita bertemu lagi dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.